Saiful Bahri dan Muhammad Abdul Khair, dan saya akan bercerita tentang perubahan Eropah sebelum zaman Enlightenment. Untuk pengenalan, zaman pertengahan merupakan zaman kedua dalam pembahagian tradisional sejarah Eropah kepada tiga zaman: tamadun klasik purba, zaman pertengahan, dan zaman moden. Zaman ini merupakan zaman yang sangat penting kerana telah dapat membuat perubahan besar dalam kebudayaan, politik dan ekonomi di Eropah. Zaman pertengahan menyaksikan pembandaran dan berkekalan pertama di utara dan barat Eropah. Kejatuhan Rom Barat pada tahun 476 Masihi telah membawa kepada berakhirnya zaman tamadun Yunani dan Rom yang tersangat unggul dan bermulanya zaman pertengahan di Eropah. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah. Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami zaman mundur yang dikenali zaman gelap. Merupakan peringkat awal zaman pertengahan. Zaman pertengahan dibahagikan kepada tiga peringkat. Peringkat awal 476 sehingga 1050 Masihi, peringkat kemuncak 1050 sehingga 1300 Masihi, peringkat akhir 1300 sehingga 1450 Masihi. Pada peringkat akhir zaman pertengahan telah munculnya zaman Renaissance 1350 sehingga 1600 Masihi. Asas zaman ini ialah penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan masalah. Orang Eropah telah menyebarkan pengaruh mereka kepada dunia luar Eropah. Pengaruh barat diteruskan semasa zaman revolusi perindustrian dan imperialisme. Untuk rumusan, kesimpulannya, akal adalah sesuatu yang Allah SAW telah kurniakan kepada kita semua. Para ilmuwan barat sedar bahawasanya penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan menguji pengetahuan saat menjelajah negara-negara Islam dan berjumpa cendekiawan Islam seperti Ibn Sina dan Ibn Khaldun. Peribahasa juga ada mengatakan, fikirkan hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi terhebat. Tetapkan akal pada hal tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Oleh itu, kita perlulah berfikiran luas supaya dapat memajukan bangsa dan meletakkan negara dalam kelompok negara-negara yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Hamran. Jadi, saya ingin menceritakan menerangkan zaman gelap dan serta ciri-cirinya. Zaman gelap merupakan zaman kemunduran Eropah setelah kejatuhan Rom Barat pada tahun 476 Masihi. Zaman ini berlangsung lebih kurang 1000 tahun, iaitu dari abad ke-5 Masihi hingga abad ke-15 Masihi. Selain itu, zaman gelap juga dicirikan oleh perpecahan politik, kemerosotan ekonomi dan kongkongan agama Kristian secara berlebihan kepada masyarakatnya. Pada masa yang sama juga, mereka telah diserang oleh orang Gasar, Barbarian dan dilanda pelbagai penyakit. Zaman gelap ini juga telah mengakibatkan perpecahan Rom akibat serangan oleh orang-orang Gasar. Ini mengakibatkan kejatuhan Rom Barat ke tangan orang Gasar, sementara Rom Timur, Byzantium, masih berdiri teguh sebagai satu empayar yang kuat. Perpecahan empayar ini bermula ketika pemerintahan Diocletian pada tahun 284 hingga 305 Masihi yang membahagikan empayarnya kepada dua, iaitu Rom Barat dan Rom Timur. Zaman gelap ini merupakan permulaan kepada satu zaman yang dikenali sebagai zaman pertengahan. Ketika itu, dunia Islam telah tegak dengan kegemilangannya. Dunia Islam, yakni zaman Khulafa' ar-Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, mempunyai pusat pentadbiran yang mantap dan sistem ilmu pengetahuan yang unggul. Oleh itu, Eropah mencedok banyak ilmu dari dunia Islam demi meningkatkan pencapaian masyarakat mereka. Seterusnya, ciri-ciri zaman gelap. Pada zaman gelap, Eropah telah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran. Tiada pentadbiran pusat. Tiada pentadbiran pusat yang berkesan yang mengawali tingkah laku rakyat dan pembesar. Pusat hilang kuasa. Kemusnahan kuasa pusat kerana tidak dapat mentadbir wilayah-wilayah. Wujudnya baron, iaitu kuasai tanah. Kemunculan golongan baron, tuan tanah,
yang berkuasa di wilayah yang didudukinya. Perlindungan baron. Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah untuk menjaga keselamatan mereka. Sebagai balasan, petani terpaksa membayar cukai kepada tuan tanah. Wujud penghambaan. Petani yang tidak berkemampuan untuk membayar cukai menyerahkan tanah mereka kepada golongan tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba. Perlindungan raja untuk baron. Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja dan sebagai tukaran golongan tuan tanah dikehendaki memberikan khidmat atau membayar cukai kepada raja. Ikatan hubungan rakyat, tuan tanah dan raja. Jalinan ikatan yang menghubungkan golongan rakyat dengan tuan tanah dan seterusnya raja dengan tuan tanah merupakan asas kepada sistem feudal di Eropah. Dengan itu, wujudlah sistem feudal. Sistem feudal terbagi kepada 4 peringkat, iaitu raja, golongan bangsawan, rakyat biasa dan hamba. Raja iaitu peringkat paling atas sekali, iaitu dilantik menjadi penaung istana. Seterusnya, golongan bangsawan terdiri daripada ketua pendeta, baron dan kesatria. Mereka berfungsi untuk memberi perkhidmatan kepada raja. Rakyat biasa terdiri daripada petani, iaitu bertanggungjawab berkhidmat kepada tuan tanah atau pembesar. Dan akhir sekali, peringkat paling bawah, yakni hamba, iaitu tawanan perang. Hamba hendaklah memberi khidmat kepada tuan tanah ataupun pembesar. Kelembapan ilmu. Gereja berkuasa memiliki harta. Institusi gereja amat berkuasa dengan memiliki harta yang banyak. Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan amalan agama dan ilmu keakhiratan. Gereja mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. Kegiatan perdagangan tidak meluas dan sering diganggu oleh serangan daripada iaitu Viking dan Magyar. Kegagalan bersaing dengan orang Islam. Kegiatan perdagangan ke timur jauh tidak dapat dijalankan kerana tidak berupaya menyaingi penguasaan orang Islam di Mediterania. Tumpuan pertanian sahaja. Mereka terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor pertanian. Dan amalan sistem barter. Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang kerana penggunaan mata wang yang terhad. Saya Muhammad Firdaus bin Mahathir. Saya akan menerangkan dan menceritakan berkenaan zaman Renaissance. Zaman Renaissance atau lebih dikenali sebagai zaman pembaruan bermaksud zaman kelahiran semula atau zaman pergerakan budaya yang bermula dari sekitar kurun ke-14 hingga kurun ke-17. Bermula zaman pertengahan dan kemudiannya merebak ke seluruh Eropah. Zaman pembaruan melambangkan kelahiran semula Eropah dari tempoh ketandusan yang agak lama dengan kebangkitan dari segi perdagangan, penjelajahan, seni ukir, muzik dan sains. Ia bermula di Itali pada abad ke-15 yang membawa era baharu seperti penyambungan semula dunia barat dengan bahan kepurbaan klasik dan juga penyerapan ilmu khusus ini ialah matematik daripada dunia Arab. Selain itu, penekanan ke arah penguji kajian kesan pengaruh dari dunia Arab dan penumpuan kepada hidup selesa pada masa sekarang. Akhir sekali, letusan penyebaran pengetahuan yang disebabkan oleh pencetakan. Kesan daripada zaman pembaruan ini ialah dari segi politik, ia perkembangan yang signifikan pada zaman Renaissance. Ia kemunculan monarki baru dan kekuatan monarki baru ini diasaskan kepada kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan antarabangsa. Akhir sekali, monarki baru ini terdapat di Portugal, Castile, Spanyol, England, Perancis dan juga Belanda. Dari segi ekonomi pula, zaman ini juga memperlihatkan kegiatan ekonomi secara diri kian pupus. Selain itu, sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan meluas. Dan ia juga menimbulkan kegiatan penjelajahan dan penerokaan yang berkembang seiring dengan kemajuan dalam bidang matematik, geografi, kartografi dan astronomi. Dari segi sosial pula ialah zaman ini telah menampakkan unsur-unsur perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia. Manusia pada zaman pembaruan lebih selesa dan bersedia menzahirkan emosi mereka. Selain itu, penzahiran emosi atau perasaan ini telah mencerminkan dalam
sudut muzik, lukisan, ukiran yang dihasilkan. Di samping itu, salah satu lagi kesan sosial yang penting ialah perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik, saintifik, falsafah dan metafizik. Oleh itu, zaman pembaruan ini telah melahirkan manusia Renaissance yang mempergunakan sepenuh keupayaan minda mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan bagi memajukan kehidupan mereka. Pengajarannya ialah kita harus mempunyai sifat inquiry dalam berani untuk meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua jurusan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Zamir bin Zulkifli dari kelas DHF 1A, nombor metrik 17 DHF 21F 1042. Hari ini saya akan menerangkan tentang gerakan reformasi. Reformasi berasal dari perkataan reform yang bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru. Wujud kritikan terhadap Gereja Katolik pada abad ke-10 Masihi awalnya tidak menimbulkan kesan mendalam kerana tiada sokongan gereja. Timbul kritikan atau sekali lagi apabila gereja mula meningkatkan usaha pembangunan keduniaan untuk menjadikan Rom sebagai pusat kekuasaan terkuat di Itali. Usaha pihak gereja semakin menghasilkan kejayaan, namun dalam proses tersebut banyak yang berlaku, antaranya kepincangan, rasuah dan penyelewengan. Oleh demikian, masyarakat mula mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja Katolik, di mana gaya hidup amalan golongan penguasa gereja Katolik tidak selari dengan apa yang dianjurkan dalam kitab Bible. Gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para pemerintah dan bangsawan dan tidak menggambarkan kehidupan keagamaan. Kejayaan gerakan reformasi di Jerman dibantu oleh mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg, di mana Bible dapat dihasilkan dengan masa yang singkat dan murah. Penjualan sijil indulgences, surat pengampunan bagi penganut Kristian yang melakukan dosa. Martin Luther, iaitu profesor ilmu teologi, menentang amalan penjualan indulgence. Beliau percaya manusia seharusnya bergantung pada kekuatan rohani dalam amalan pengibadatan. Pendirian dan ajaran Luther dikenali sebagai Protestan. Berasal daripada perkataan protesting yang bermaksud membantah. Kewujudan mazhab Protestan dan kritikan terhadap gereja Katolik dan golongan paderi. Mazhab ini dikenali juga sebagai mazhab Lutheran. Telah berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan England. Namun masih terdapat golongan yang mempertahankan kewibawaan gereja Katolik, mengendalikan counter-reformation yang bermaksud menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru. Mereka menjawab segala persoalan yang dikemukakan oleh Protestan. Kesan gerakan reformation dari segi agama, perbalahan agama mengakibatkan kemusnahan dan peperangan. Tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab. Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. Contohnya, perang keagamaan di Perancis tahun 1562 hingga 1598 dan perang 30 tahun 1618 hingga 1648 di Spanyol, Jerman, Bohemia, Denmark dan Sweden. Walau bagaimanapun, kesan jangka panjang daripada peristiwa ini menimbulkan sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab, mempergiatkan pendidikan dan menyebarkan fahaman. Kuasa golongan gereja. Kuasa gereja dicabar secara terbuka. Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki berkurang, sebab monarki ingin membebaskan dirinya daripada penguasaan Paus di Rom. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syahmin bin Yusli dari DHF
1A. Hari Politeknik Sultan Idris Shah, Selangor. Hari ini saya akan menerangkan tentang revolusi perindustrian dan pertanian. Revolusi bermaksud perubahan yang berlaku secara mendadak serta menyeluruh. Ia berlaku di dalam bidang politik, bidang sosial dan bidang ekonomi. Ia memakan masa yang sangat lama dan perlu berterusan untuk memastikan kejayaannya. Perkara ini berlaku selepasnya gerakan reformasi berlaku. Revolusi pertanian. Faktor-faktor yang menyebabnya berlakunya revolusi pertanian ialah Akta Pemegahan Tanah. Penguasaan Akta Pemegahan Tanah menyebabkan petani kecil tidak mampu untuk memegang tanah dan terpaksa menjual tanah mereka kepada orang kaya. Ini memberi peluang untuk orang kaya memiliki tanah yang luas dan membuat penanaman secara besar-besaran. Selain itu, sistem saliran dibina atau diperbaiki untuk membantu lagi dalam memajukan pertanian secara besar-besaran. Seterusnya, ciptaan dan kaedah baru. Ciptaan mesin seperti Jethro Tool yang digunakan untuk menggali dan menambah biji benih dapat membantu dalam mengurangkan penggunaan tenaga manusia dan mempercepatkan lagi hasil tanaman. Selain itu, kaedah penanaman baru seperti kaedah penanaman secara bergilir-gilir. Ini menyebabkan tiada tanah yang tidak digunakan dalam industri ini. Seterusnya, sistem pemilikan tanah. Ia terbahagi kepada dua, iaitu pemilikan tanah secara persendirian. Ia dimiliki oleh tuan tanah yang kaya yang memiliki tanah mereka tersendiri. Selain itu, sistem milik tanah kegunaan awam. Selalunya ia dimiliki oleh petani kecil yang menggunakannya untuk bercocok tanam dan menternak binatang di tanah awam. Perkara ini dijalankan secara kecil-kecilan kerana suka mendapat persetujuan orang ramai. Seterusnya, Akta Pemegahan Tanah dan kesannya. Golongan tuan tanah yang kaya tidak berpuas hati dengan peraturan pemilikan tanah, oleh itu peraturan pertanian, sehingga menuntut Parlimen untuk membuat Akta Pemegahan Tanah. Ini diluluskan pada kurun ke-18. Perkara ini menjadi punca utama berlakunya revolusi perindustrian. Kesan daripada Akta Pemegahan tanah ini kepada petani kecil ialah merugikan mereka kerana terpaksa membayar kos pemagaran. Oleh kerana tidak mampu, mereka terpaksa menjual tanah mereka kepada tuan tanah yang kaya dan mereka terpaksa bekerja di ladang atau sebagai buruh. Kesan lain kepada tuan tanah yang kaya pula adalah menguntungkan mereka kerana mendapat tanah yang luas dan boleh diusahakan secara besar-besaran yang boleh mendatangkan untung yang sangat lumayan. Kesannya kepada sektor pertanian pula ialah berkembang dengan laju kerana dijalankan secara besar-besaran dan mempunyai teknik tanaman yang sistematik sambil diusahakan oleh pekerja yang terlatih sambil dibantu oleh mesin yang canggih. Seterusnya ialah revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian ialah bermaksud kegiatan ekonomi yang bergantung kepada tenaga manusia sambil dibantu oleh mesin. Mesin dapat dihasilkan kerana ciptaan kuasa wap dan elektrik. Faktor-faktor berlakunya revolusi perindustrian ialah perkembangan revolusi pertanian yang menyebabkan sesuatu kawasan kurang mengimport makanan daripada luar dan mendapat banyak hasil
daripada orang tempatan. Keuntungan daripada pertanian menjadi modal dalam bidang perindustrian. Selain itu, rekaan sains teknologi seperti ciptaan jentera wap yang membantu mengurangkan masa penghantaran dari suatu kawasan ke kawasan yang lain. Selain itu, sikap rakyat yang bersemangat, daya kreatif, semangat inovatif dan kegiatan usahawan yang tinggi juga menjadi punca utama berlakunya revolusi perindustrian. Kesan daripada revolusi perindustrian ialah perubahan daripada peralihan daripada industri desa kepada industri kilang. Ia berlaku seperti industri desa, ia dilakukan secara kecil-kecilan dan menggunakan tenaga manusia sekala. Apabila dia berubah kepada industri perkilangan, ia berlaku secara besar-besaran dan menggunakan tenaga manusia dan mesin. Seterusnya, kemajuan teknologi seperti rekaan Richard Arkwright pada tahun 1769 yang telah mencipta water frame di mana dia dapat menghasilkan kuasa wap. Selain itu, terdapat juga orang lain yang telah memberi jasa besar dalam industri revolusi perindustrian seperti Johnny K pada tahun 1765 yang telah mencipta fly sheet yang membantu mengurangkan penggunaan tenaga manusia dan menambah hasil tanaman. Selain itu juga terdapat Samuel Caperton pada tahun 1779 yang telah mencipta spinning muli yang membuat benang halus. Antara kesan lain ialah peningkatan perdagangan antara bangsa. Ia memberikan untung lumayan kepada Eropah. Selain itu, mendapat lebih banyak bahan mentah daripada tanah jajahan yang digunakan untuk memajukan kawasan pertanian dan kawasan perindustrian. Ia juga memberikan kesan kepada industri pengangkutan. Pada peringkat awal, ia hanya menggunakan kereta, kuda dan juga barge untuk menghantar surat ataupun barang-barang keperluan perindustrian. Dengan kemajuan teknologi, ia telah menghasilkan jalan raya dan juga kereta api. Ia membolehkan suatu industri itu bergerak lebih cepat sambil menjimatkan masa dan membawa lebih banyak barang-barang yang diperlukan. Sekian, terima kasih.